Bila Nabi sampai ke Madinah Al-Munawwarah, hadis yang cukup famous, cukup masyhur, mutawatir, semua para sahabat dengar. Nabi kata apa? Asyus salam, sebarkan salam. Sebab Islam adalah agama yang bila mana dia bertemu dengan Muslim yang lain, dia bertemu dengan mukmin yang lain, dia nak kebaikan pada orang itu. Dia bukan agama nafsi-nafsi sendiri-sendiri, bukan agama yang mementingkan diri, dia mendoa ke orang lain. Dan salam, makna salam, salam adalah doa kesejahteraan. Apa itu sejahtera, tuan-tuan? Hanya Allah boleh bagi. Hanya Allah boleh bagi sejahtera, tuan-tuan. Apa sejahtera? Alhamdulillah kita tak kena COVID lagi, ataupun dah kena COVID kita survive. Itulah sejahtera. Ada Alhamdulillah tubuh badan yang sihat, sampai masjid Allah pilih jadi tetamu Allah. Itulah sejahtera. Ada suami yang boleh diharapkan, qawwamun 'alan nisa, yang boleh diharapkan oleh para wanita, bukan penagih dadah, bukan pencuri. Ini adalah kesejahteraan bagi para ibu. Para suami ada isteri, para isteri yang menjaga kehormatan diri, bukan isteri-isteri yang masuk grup-grup bukan-bukan, confession ataupun mengutuk suami. Inilah kesejahteraan. Ada anak-anak, Masya Allah, anak-anak kita ni qurratu ayun, penyejuk mata kita. Itulah sejahtera. Jadi panjang-panjang saya cerita, nak suruh jawab salam tu je. Tapi kita lupa, saya muzafir, saya penceramah, adalah sikit, barangkali Allah bagi sikit berkat kalau ada. Tapi saya doakan tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan perempuan pula ramai-ramai, saya tak tahu ni daripada ramai-ramai ni siapa yang makbul doa. Tuan-tuan pula doakan saya, dua doa ini diangkat ke langit, moga-moga Allah terima, insya-Allah. So kita jawab salam lagi sekali ya. Kalau jawab salam slow pendek umur tuan-tuan ya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tiba-tiba semua jawab salam kuat ya. Tanda semua takut mati ya. Yang paling takut mati abang depan kita ni, masya-Allah. Guraulah tuan-tuan. Ala kulli hal, hari ini kita bertemu, dan moga-moga bertemu dan berpisah kita ini kerana Allah. Bukan kerana benda lain. Bukan kerana saya datang sini semata-mata untuk sampul ceramah. Bukan semata-mata tuan-tuan datang sini sebab ada masa yang lapang. Tapi kita bertemu dan berpisah kerana Allah. Dan berbahagia saya hari ini sebab apa? Sebab hari ini saya diamanahkan oleh pihak surau untuk menceritakan tentang baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, tertib ni tuan-tuan adalah identiti mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, kita mazhab Syafi'i ni lah rata-rata. Yang ada mazhab lain silakanlah, saya tak bertanggungjawab. Tapi Nusantara mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada tertib. Kan ambil wuduk kan, ujung tertib. Tertib ni apa tuan-tuan? Dia macam tentatif lah. Dia macam atur cara, macam nak bagi satu perkara tu tersusun. Maka bila sambut maulid, kebanyakan para masyayikh, ulama, tuan-tuan guru, dia akan bincang tak lari 4 perkara. Kita tengok sempat tak sempat kita bincang 4 perkara ni. Sebab besok saya pagi-pagi ada program, tak boleh lama sangat tuan-tuan, sebenarnya jauh. Jadi 4 perkara ni apa? Dimulakan dengan mengenal fizikal Nabi SAW. Ustaz, kenal lah fizikal Nabi. Kalau tuan-tuan betul kenal fizikal Nabi, percayalah, tuan-tuan belum kenal lagi. Sebab kami yang mengaji ni, tuan-tuan juga mengaji, cuma nak kata kami yang serius ni, yang betul-betul bagi masa lebih ni, kami juga hari demi hari, lagi-lagi saya pergi ceramah sekolah. Saya suka ceramah sekolah sebab budak-budak sekolah ni suka tanya soalan pelik-pelik. AJK masjid ke surau ke, habis ceramah saya kata ada soalan, biasanya tak ada tuan-tuan. InsyaAllah, biasa tak ada. Tapi kalau sekolah, budak-budak akan tanya soalan. Dan bila saya cerita pasal fizikal Nabi, yang biasanya kita akan bincang dalam kerangka Syama'il Muhammadiyah, ada satu soalan yang sangat bagus yang daripada pelajar sekolah Kebangsaan Putrajaya Perisin 1, 9/1. Apa soalannya? Dan saya bagi tanya tuan-tuan soalan ni. Kalau tuan-tuan boleh jawab, berarti Alhamdulillah, tuan-tuan tahu pengetahuan ni. Kalau tak tahu, muhasabah. Oh, banyak lagi aku tak kenal pasal Nabi. Apa soalan dia? Mari kita dengar, supaya kita kata, oh, banyak lagi aku tak tahu pasal Nabi. Budak ni tanya saya, Ustaz, siapa lagi handsome, Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Masya Allah, soalan yang bagus daripada pelajar kita. Tuan-tuan, selingan. Kalau tuan-tuan ada cucu, ada anak buah, ada anak sendiri, anak tu banyak tanya soalan pasal agama dan tuan-tuan tak tahu pasal benda tu, jangan marah, jangan tutup mulut dia. Sebab apa? Sebab mereka bertanya, sebab mereka masih interest ataupun masih rasa nak tahu pasal agama. Bila mana anak-anak berhenti tanya pasal agama, ketahuilah tuan-tuan, mereka dah hilang rasa nak tahu pasal agama. Sebab tu tuan-tuan jangan tutup mulut kanak-kanak yang bertanya. Walaupun kadang-kadang soalan dia tak masuk akal, kan? Tapi percayalah, mana tahu dengan bertanya soalan tu, mana tahu barangkali mereka lah yang akan jadi barisan hadapan untuk
membentengi agama kita satu hari nanti. Ini kan cerita budak tu tanya saya, Ustaz, mana lagi handsome? Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Tuan-tuan, siapa lagi handsome? Nabi Muhammad. Ya tak ya? Nabi Muhammad. Buktinya ada yang cakap Nabi Yusuf. Tengok, kita ada dua pendapat di sini ya. Masya-Allah. Siapa lagi handsome? Saya pun terkedu. Ish, nak jawab macam mana kan? Supaya adik ni dapat jawapan yang konkret. Maka saya kata kat adik ni, saya tak malu nak kata, adik, Ustaz tahu Nabi Muhammad handsome, tapi Ustaz nak bagi jawapan konkret kat kamu, Ustaz tak mampu lagi ni nak bagi tahu. Nanti saya akan kontak Ustaz kamu kat sekolah bila Ustaz dapat jawapan yang solid. Rupa-rupanya ulama kita dah bahas, tuan-tuan. Seorang imam nama Imam Asqalani bahas siapa lagi handsome, Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf. Maka Imam Asqalani kata, bawalah perempuan yang terpotong jari melihat Nabi Yusuf. Tuan-tuan tahu kisah ni? Seorang geling saya cerita. Ada yang geling. Tak apa, seorang geling tak apa, kita ulang gaji sikit. Tuan-tuan, Nabi Yusuf ni handsome betul. Pendekkan cerita, Nabi Yusuf duduk dalam istana, duduk dalam rumah agam, duduk dalam rumah besar. Sebab apa? Adik-beradik dia buang dia dalam telaga. Jealous dengan dia. Ini adalah bukti bahawa ada jealous yang melampau daripada adik-beradik. Maka kita kena hari ini kontrol kasih sayang adik-beradik. Pendekkan cerita, Nabi Yusuf duduk dalam istana. Dalam istana tu ada seorang perempuan, dalam Quran sebut nama dia Imra'atun Nisa. Dia tak sebut Zulaikha. Zulaikha Israiliyat. Tapi boleh tak terima Israiliyat? Boleh. Sebab ini bukan hadis, ini sejarah. Metodologi sejarah agak longgar berbanding metodologi hadis. Clear tuan-tuan Pendekkan cerita, dalam Israiliyat cerita nama dia Zulaikha. Baik, Zulaikha ataupun Imra'atun Nisa. Dia ni tengok Yusuf AS ni mendewasa sebab duduk dalam istana. Cuma kena faham, kalau tuan-tuan pernah tengok cerita kungfu Cina, istana ni tertutup. Orang dalam istana melakukan aktiviti sosial yang orang luar tak tahu. Macam tu juga Mesir, tuan-tuan. Yang berlaku dalam istana, benda tu hanya berlaku dalam penduduk istana. Orang luar ni, marahin dulu ni tak boleh dekat istana tu. Dia tak tahu apa berlaku, maka tak tahu orang tentang kewujudan Yusuf. Tapi orang-orang dalam tu tahu Yusuf ni. Yang antara orang yang perhati betul kehansaman Nabi Yusuf adalah Zulaikha ataupun Imra'atun Nisa. Makin dewasa Yusuf AS, makin dia jatuh cinta. Dan berlaku Yusuf ditry oleh Imra'atun Nisa. Tuan-tuan pun tahulah, dia mula goda. Tapi satu perkataan Yusuf yang patut kita ajar anak-anak kita, bukan anak-anak kita je, kita sekali. Apabila dia digoda oleh Imra'atun Nisa ataupun Zulaikha, dia kata apa? Inni akhafullah. Ajar tuan-tuan anak tuan-tuan ni. Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut akan Allah. Sesungguhnya aku takut akan Allah. Yusuf AS sedar, walaupun tak ada orang tahu, tapi Allah tahu. Yusuf AS tahu, walaupun tak ada orang melihat, tapi Allah Maha melihat. Tuan-tuan ajar anak tuan-tuan akidah yang jelas ni. Supaya apa? Member who love it, inni akhafullah. Member ajak konten, inni akhafullah. Member ajak tengok pornografi, inni akhafullah. Anak-anak sedar, Tuhan melihat dia walaupun tak ada orang melihat dia. Ni ada pada Yusuf. Iman yang dahsyat. Tuan-tuan berlaku, tuan-tuan, Yusuf lari. Oh, Zulaikha rasa tercabar. Tuan-tuan tahu kisah ni kan? Zulaikha pun spontaneous. Dia pun tertarik ataupun dia mula buat body contact dengan Nabi Yusuf. Bila mula body contact, Yusuf bergelut, lari, koyak baju belakang. Apa berlaku? Zulaikha rasa malu, rasa aib. Zulaikha fitnah Yusuf. Tapi tuan-tuan kena ingat, ilmu forensik dah ada 1400 tahun advance daripada sekarang. Sebab tu siapa-siapa yang ada niat nak buat jenayah, kena pastikan dulu kita ni cerdik. Sebab secerdik-cerdik kita, cerdik lagi pakar forensik Malaysia. Tuan-tuan tahu tak, kalau ada pencen-pencen PDRM ni, PDRM kita sebenarnya top 10 terbaik dunia tau. Betul. Cuma kita tak bangga ataupun orang tak tahu sangat PDRM kita ni hebat, sebab kita tak pandai nak portray ni, kita tak pandai nak cerita kehebatan PDRM. Kalau macam US kan ada CSI Miami, ada CIA. Malaysia dah apa? Gerak khas kan. boleh lah. Tapi apa sangat lah gerak sikit-sikit galak main bisai tuan-tuan Dia tak best. Cuba tuan-tuan tengok cerita barat, macam mana dia portray kehebatan US. Bukan nak kata bagus, tapi ini filem tuan-tuan. Sebab tu kalau ada budak-budak nak jadi filmmaker, biarkan. Samsul Yusof tengok berjaya buat cerita munafik, berjaya buat cerita macam-macam. Biarkan. Yang penting diorang tinggikan Islam dalam kejayaan orang. Tak apalah, tu lain kali saya cerita. Pendekkan cerita tuan-tuan, Malaysia top 10 PDRM tau. Sebab tu kes Interpol yang terbaru yang kita rasa selut, apa dia tuan-tuan, yang kes bukan jutawan pun, peniaga kosmetik Kelantan tu kan, yang kena colik masuk Patani, masuk Thailand, berjaya jumpa balik tuan-tuan.
gambar lain, muka lain, boleh jumpa. Sebab apa? Sebab nak kata apa? Forensik kita bagus. Begitu juga Yusuf AS. Zaman tu dah ada forensik. Koyak belakang berarti digoda, koyak depan berarti dia yang berkendak. Mana ada orang tuan-tuan nak merokok koyak belakang dulu? Tak ada. Seminggu kan cerita, Yusuf AS dibela. Bila dia dibela, tersebarlah kisah bahawa Yusuf ini adalah orang baik dan Zulaikha orang jahat. Malu Zulaikha, cerita ni tersebar keluar daripada istana. Sebab imra'atun nisa, perempuan yang berkuasa, kena membawang. Dia malu dengan kawan-kawan dia, dia buat minum petang untuk buktikan bahawa dia ini terjatuh ataupun dia ini tergoda dengan lelaki yang bukan biasa-biasa. Kawan-kawan dia ni, minta maaf yang high profile, T20, Datin Sri, Puan Sri, Datin, besar-besar ni, dipanggil minum petang sebab dia dah malu dengan kawan-kawan dia ni. Dalam grup WhatsApp ni dah membawang pasal Zulaikha. Dia pun nak pertahankan diri dia. Dia buat apa tuan-tuan? Dia buat minum petang. Kenapa dia buat minum petang? Dia nak suruh Yusuf lalu. Biar perempuan-perempuan ni tahu, ni Yusuf ni, entang-entang korang lagi teruk pada aku. Seolah-olah gitu. Dan berjaya tuan-tuan. Nabi Yusuf lalu, tengah-tengah orang minum high tea. Dalam riwayat kata tengah potong rumman ni delima. Tengah potong buah, pendekkan cerita buah lah. Terpotong jarinya melihat kehansaman Nabi Yusuf. Tertutup mulut perempuan-perempuan pada waktu tu. Kata, kalau gini hebat, kalau gini comel, kalau gini kemah, mungkin aku lebih teruk daripada imra'atun nisa. Tapi cerita yang nak buktikan kehansaman Nabi Yusuf. Apa kata Imam Asqalani? Bawa perempuan sama, terpotong jari melihat Nabi Yusuf, bawa dia bertemu dengan Muhammad bin Abdullah. Kalaulah dia melihat Yusuf, terpotong jari. Kalau dia melihat Muhammad bin Abdullah, terpotong hati-hatinya. Faham tuan-tuan? Dia bukan cia-cia tuan-tuan. Nak kata level handsome Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, handsome saja cukup ke tuan-tuan? Tapi kenapa ulama bahas Nabi-Nabi ni handsome? Tak ada Nabi yang tak handsome tuan-tuan. Why? Bukan sebab nak diskriminasi, bukan. Nabi-Nabi memang handsome fizikal sebab dia logik dia, dalil dia, sebab tak nak orang kutuk Nabi fizikal. Tuan-tuan bayanglah, contohlah Nabi tu telinga capang. Bila Nabi berdakwah, diamlah capang. Jadi Nabi ni kena sampai orang tutup mulut. Tak boleh nak kutuk fizikal. Orang paling kutuk pun dia majnun, gila. Orang kutuk-kutuk apa? Alah bodoh. Dia tak boleh nak kutuk fizikal. Sebab tu Nabi-Nabi memang handsome. Ini fakta. Bukan kebanyakan, semualah Nabi-Nabi handsome. Sebab tu kalau digombak, alamak ada live, minta maaf orang gombak Gombak paling banyak orang mengaku Nabi tuan-tuan. Jabatan kami Islam, oh tahu. Gombak, minta maaf orang gombak selamat tuan-tuan Gombak. Sebenarnya alhamdulillah pelihara dia. Gombak ni paling banyak orang mengaku Nabi. Banyaklah dia punya kultus-kultus. Maksudnya apa nama tim ni banyak mengaku Nabi. Benda pertama tuan-tuan, kalau orang tu mengaku Nabi, tengok dulu muka. Kalau muka pecah rumah, tolak lah tuan-tuan. Kalau muka rumah tak siap, tolak first dulu. Tu ujian pertama. Kedua, tengok pandai bahasa Arab tak. Mengaku Imam Mahdi tak pandai bahasa Arab, teruk tuan-tuan. Dia nak kata apa? Kita kena tengok dulu. Kenal Nabi supaya kita kenal siapakah dia Imam Mahdi. Sebab terlampau ramai orang klaim hari ini dia keturunan tu, dia keturunan ni. Risau kita tuan-tuan. Orang menggunakan benda tu untuk kepentingan diri dia. Pandang boleh cerita. Tapi tuan-tuan, kehansaman Nabi tu tuan-tuan, baru satu cerita yang saya nak cerita. Banyak cerita pasal bukan kehansaman fizikal Nabi. Adakah Nabi sentiasa pakai penutup kepala? Apakah ini yang Piu Rahmat pakai? Ustaz Ahmad pakai kot lah, nak panggil siapa? Apakah ini? Apakah serban? Apakah baju Nabi? Adakah Piu Rahmat pakai separuh, setengah. Pasal setengah adakah dalam sunnah Nabi? Jadi persoalan-persoalan ni tak mampu saya rongkaikan satu persatu di sini. Tetapi kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan kena tekad dalam diri. Saya ulang, kena tekad dalam diri. Sebelum aku meninggal, sebelum aku mati, aku nak khatam kitab Syama'il Muhammadiyah. Saya ulang, Syama'il Muhammadiyah cerita tentang physically, cerita macam mana Nabi tu. Dan percayalah, dia tak boleh diceritakan dalam satu kuliah touch and go macam ni, kuliah yang umum macam ni. Tuan-tuan panggil seorang ustaz yang betul-betul dah khatam kitab Syama'il Muhammadiyah. Panggil datang surau tuan-tuan perempuan. Ambil satu hari, contoh nak hari Isnin, hari Khamis ikut hari Sabtu. Tuan-tuan minta untuk dia baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Seminggu sekali panggil seorang ustaz. Biarlah dia ceramah tak sedap, tak ada punchline. Biarlah dia ceramah tak pandai nak address tinggi suara, rendah suara, tak apa.
Tapi tuan-tuan at least baca hadis tu satu persatu. InsyaAllah, kalau tuan-tuan baca setiap minggu, kalau boleh setiap minggu, kalau tak boleh setiap bulan, sebulan sekali panggil ustaz ni, Syama'il Muhammadiyah. Jangan panggil saya, saya sibuk, famous. Gurau. Tapi tuan-tuan panggil seorang ustaz, habiskan kitab Syama'il Muhammadiyah. InsyaAllah tuan-tuan, kalau setiap minggu sekali seminggu baca kitab Syama'il Muhammadiyah, InsyaAllah setahun khatam. Baru kita ada tahu, oh kalau orang cakap aku Muslim, aku kenal Nabi. Kenal. Kalau setakat untuk fizikal, aku dah khatam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini baru ada KPI dalam hidup kita. Bukan hanya mendatangi ceramah umum semata-mata. Ini ceramah umum. Ceramah umum tuan. Percayalah tuan-tuan, mendatangi ceramah umum yang banyak, bagus, tetapi takkan buat kita alim. Saya ulang Ini macam budak lah tuan-tuan. Belajar sekolah, mesti ada silibus. Silibus nak kenal Nabi physically, tuan-tuan boleh tengok Syama'il Muhammadiyah. Di dalam tu ada cerita tentang uban Nabi berapa, rambut Nabi sikat macam mana. Banyak cara tuan-tuan Nabi sikat rambut. Oh sekarang budak-budak sekarang semua kata, oh rambut nak blur panjang sebab nak ikut Nabi. Dia blur panjang sebab nak nampak gangster, bukan nak ikut Nabi. Kalau betul nak ikut Nabi, saya kerat. Sebab apa? Ada juga cerita Nabi sikat rambut pendek. Jadi macam mana? Jadi supaya kita hari ini betul-betul kena Nabi. Adakah Nabi sentiasa pakai kopiah ataupun serban? Tak juga. Kalau tak, macam mana para sahabat nampak Nabi sikat rambut macam mana? Macam mana perut Nabi? Kan? Jadi benda-benda ni ada diceritakan dalam Syama'il Muhammadiyah. Macam mana kulit Nabi? Kulit Nabi ni putih ke? Sawo matang ke? Hidung Nabi macam ni? Hidung jambu ke? Jadi semua tu dalam Syama'il Muhammadiyah. Tuan-tuan, sebagai penutup untuk bab pertama dalam tertib dalam maulid, yakni mengenali Nabi secara physically, saya nak tutup dengan satu kisah seorang sahabat nama Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah ni seorang sahabat tuan-tuan, Masya Allah, luar biasa. Ada Kelantan sini? Kelantan. Orang Kelantan dia tak boleh dengar nama Jabir, dia ingat nama plastik tuan-tuan. Jabir. Saya selinganlah tuan-tuan, selinganlah. Tak boleh straight sangat tuan-tuan. Saya pergi Kelantan masa banjir Bah Kuning. Saya bukan Kelantan. Ayo ramai orang ingat saya orang Kelantan. Tak apa lah. Saya pergi Kelantan masa banjir kuning besar tu. Saya duduk Kelantan lebih kurang 2 minggu, setengah bulan. Saya memang suka betul benda-benda kemanusiaan, kebajikan ni. Sebab apa? Pada waktu tu saya rasa bahawa yang saya tak hanya ceramah di meja kuliah lah. Pendekkan cerita, saya duduk 2 minggu kat sana. Oh, dengar lah macam-macam bahasa Kelantan. Oh, belajar sikit bahasa Kelantan. Dia tak panggil ustaz, panggil tak. Oh, aduh. Tak. Saya pun pergilah satu kedai pula tu, rumah tu cuci. Habis mencuci banjir tu, mokcik tu mari kan. Mari makan ustaz, makan ustaz, makan. Saya pun kenyang. Saya kata tak apa makcik, tak apa. Oh, buat apa ustaz tak makan ustaz? Ustaz tak berahi ke? Oh, berahi saya tu. Kita automatik orang pantai barat ni, pantai barat ayalah, rasa macam duk berahi. Duk berahi benda makcik. Cari ustaz, betul tuan-tuan, sebenarnya bahasa Kelantan duk berahi tu betul. Bila kita belajar dalam bab nafsu bukan semua benda buruk. Sebab tu ada nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, ni bab lain lah. Cuma nak kata bahasa Kelantan ni unik. Tuan-tuan tak ada nafsu datang kuliah, tuan-tuan confirm duduk rumah sekarang. Berarti boleh ada namanya nafsu yang baik, nafsu mutmainnah. Ya Allah, berikan aku nafsu kehendak untuk melakukan amal soleh. Ya Allah, bagi aku rasa nak buat amal soleh. Ya Allah, bagi aku rasa berani nak solat tahajud. Jadi bila Jabir, saya teringatlah masa tu saya tengah packing barang kan, masukkan coklat, masukkan goodies bag kan. Lepas tu mokcik, ustaz, tolong ambil Jabir ustaz. Jabir. Bukan Jabir, dia kata ustaz tolong ambil supik. Tolong ambil supik ustaz. Saya pun tak nak nampak bodoh sangat, saya ambil sudu kan bagi kan. Bapa bagi sudip supik kan. Rupanya tuan-tuan, supik Jabir benda yang sama, plastik tuan-tuan. Hebat Kelantan, supik rok-rak plastik juga. Jadi Jabir bin Samurah adalah seorang sahabat Nabi. Namanya begitu indah, tetapi barangkali tak sesuai lah kat Malaysia. Kenapa saya kata gini? Sebab ada nama-nama sahabat Nabi yang bagus, tetapi kita kena tengok konotasi setempat. Sebab tak nak nanti anak kita dipermainkan nama dia. Itu je. Jabir bin Samurah seorang sahabat Nabi. Jabir bin Samurah, satu hari dia pandang bulan, dia lihat bulan purnama cantik. Tuan-tuan, dia pandang bawah,
Tapi dia nampak Rasulullah sedang pakai baju warna merah merun. Nabi tak pakai merah tajam, merah apa? Merah terang. Nabi tak pakai merah terang. Nabi pakai merah merun sikit, merah hati. Tapi bila Nabi pakai merah hati, tuan-tuan, masya-Allah, nampak wajah Nabi bergemerlapan. Apa kata Jabir bin Samurah? Dia kata apa? Ya Rasulullah, wajahmu lebih indah, lebih bercahaya daripada bulan purnama. Di situlah keluar qasidah Ya Badratim, Ya Badratim, wahai purnama, wahai purnama. Walaupun bukan sahabat yang karang cerita ni, cari lagu ni, tapi para ulama tengok kisah ni, mereka keluarkan lantunan qasidah untuk apa? Untuk memuji kehandsoman Nabi SAW. Berarti wajah Nabi bergemerlapan lebih daripada bulan purnama yang setongkol sebiji yang dikelilingi daripada benda yang gelap. Jadi tuan-tuan, tertib yang pertama, kita akan kenal Nabi lebih kalau kita kenal physically. Tapi physically cukup? Tak. Physically tak cukup, tuan-tuan. Sebab berapa ramai orang yang handsome luar, cantik luaran, physical bagus, tetapi hatinya busuk. Cantik luar, cantik, handsome wajahnya, tetapi kerjanya menipu orang. Con man. Cantik luar, handsome luar, tetapi mereka melakukan kerosakan pada anak dara orang. Berarti Nabi bukan hanya physically ataupun luaran yang kita patut fokus, tetapi adalah akhlak baginda Nabi SAW. Maka tertib kedua, kalau kita cerita tentang Nabi, kita kena pergi tak apa tidak, namanya akhlak Nabi. Dan akhlak Nabi ni kita boleh pada pergi nama kitab namanya Fiqhus Sirah. Tadi Syamil Muhammadiyah. Oh, lepas dah habis tahun Syamil Muhammadiyah, dah habis silibus dah? Alhamdulillah. Cari pula ustaz yang boleh ajar sirah Nabi, sebab kisah-kisah Nabi, kehebatan Nabi ada pada sirah. Dan antara sirah yang paling best bagi saya adalah Fiqhus Sirah Asy-Syahid Syekh Ramadan Al-Buti, seorang ulama. Tuan-tuan perasan tak nama Ramadan Al-Buti ada gelaran Asy-Syahid? Bukan senang tuan-tuan ya, nak dapat level Asy-Syahid. Tapi Syekh Ramadan Al-Buti, ulama Syria yang masya-Allah tabarakallah, ketika dia ceramah, meja ceramah dia meletup. Ada bom? Tak ada, alhamdulillah. Ni best Malaysia tuan-tuan. Banyak ulama-ulama Mesir, banyak ulama-ulama Syria. Ni kita kena kekalkan tuan-tuan. Kena kekalkan. Saya cerita sikit lah. Ulama-ulama ni bila datang Malaysia, dia kata apa? Aku kagum dengan Malaysia 3 hal. Ini kita kena kekalkan tau. Yang pertama, keindahan Malaysia. Keindahan Malaysia. Kita bawa ulama-ulama ni, ulama-ulama Syam, ulama-ulama Mesir, kita bawa pergi Tasik Kenying, bawa pergi, dia kata negara kau ni jannah. Jannah. Tuan-tuan kalau belum pernah pergi Tasik Kenying, pergi. Saya bukan orang Terengganu tapi Tasik Kenying best. Sebab dia adalah adalah air tawar ataupun tasik buatan. Saya tak suka pergi pantai, masin. Dia mandi kat Tasik Kenying, best apa? Wah, ulama ni Oxford, dia orang, Allah cantik lah negara kau. Tengok air terjun. Dia orang mana ada tuan-tuan? Saya pernah pergi umrah, pernah pergi Mesir, seronok Malaysia. Tapi ada satu ayat Syekh ni dia kata apa? Negara kau ni luar biasa. Cantik dia, hebatnya negara kau, subur Allah bagi ni. Negara aku tanam pokok jadi tongkat. Tanam pokok jadi tongkat. Sebab apa? Kering tuan-tuan. Tanam jadi kayu. Negara kau tanam kayu jadi pokok. Pokok bercubi tuan-tuan. Nak kata apa? Dia seronok dengan Malaysia. Sebab tu tuan-tuan, jagalah keindahan alam. Seorang ulama ni, Syekh Solah, dia beritahu saya, dia kata apa? Dosa besar, dia kata. Dosa besar kalau kalian menghancurkan alam ini. Maka dia membaca ayat Quran tentang bagaimana manusia merosakkan alam sekitar. Sebab tu tuan-tuan, benda ni kecil tetapi kita kena pandang besar. Dosa penebangan bala, dosa ambil bauksit, dosa benda-benda pencemaran alam, kita kena ambil penting tuan-tuan. Sebab apa? Ini adalah amanah Allah yang Allah bagi kepada kita. Selingan tuan-tuan. Yang kedua, ulama ni sebut, aku suka sangat dengan Malaysia ni, bukan sahaja tentang luaran ataupun alam ini, tapi aku suka kalian ini adalah negara yang betul-betul aman. Kalian janganlah gadaikan keamanan ini. Sebab Syria satu ketika dahulu adalah negara yang sangat aman. Tetapi tuan-tuan kena faham, orang Syria ni adalah selembut-lembut orang Arab. Orang Arab kasar tuan-tuan. Siapa yang pernah pergi umrah tahu berapa kali kena siku dengan orang Arab kan? Nak pergi tawaf, macam-macam lah. Perangai lah, orang Pakistan pun kasar. Tuan-tuan, orang Syria ni kalau tengok tiba-tiba lembut je, itu orang Syria Arab. Dan kata bila aku tengok orang Malaysia, aku tengok kalian Malaysia adalah lembut. Dan kalian lebih lembut daripada Indonesia. Macam tu juga kan, kita Nusantara sama.
Minta maaf saya pun ada keturunan di Malaysia, tak masalah. Bila pergi nak cerita, bukan nak bezakan Malaysia, tapi Indonesia memang ada sikit kasar. Ada sikit kasar. Malaysia korang ni lembut. Teringat aku Syria. Jadi kekalkanlah keamanan kalian. Sebab Syria yang dahulunya aman, sekarang jadi padang jarak, padang terkukur. Dan antaranya menyebabkan Syekh Ramadan Al-Buti syahid sebab ada ekstremisme. Jangan kita ekstrem. Saya tak kisah tuan-tuan nak ambil pendapat mana, baca Yasin malam Jumaat ke, baca Kahfi malam Jumaat, buatlah, tapi jangan bergaduh. Ni nak PRU, maaf saya bukan cerita politik, bakang tuan-tuan, warna apa ikut lah. Saya geng pelangi tuan-tuan, LGBT kan, gurau. Tuan-tuan nak warna hijau ke, warna biru ke, warna oranye ke, jangan sampai perpecahan berlaku dalam negara kita. Jangan ekstrim. Bila ekstrim tuan-tuan, tu yang jadi pada Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti tegur, akhirnya dibuk. Patah dulu cerita. Jadi serius pula ceramah Syahid Syekh Ramadan Al-Buti tulis satu kitab namanya Fiqhus Sirah, dan itu akan cerita kisah-kisah sirah Nabi yang boleh jadi pengajaran untuk kita. Dan antara banyak-banyak kisah yang menunjukkan akhlak Nabi, saya nak bawa dua kisah insya-Allah, kisah yang memang luar biasa dan moga-moga saya dapat sampaikan dengan baik, yakni kisah Nabi SAW memaafkan penduduk Taif. Barangkali tuan-tuan dah tahu cerita ini. Izinkan saya ulang sebab apa? Kisah Nabi dan Taif ini bukan satu kisah yang biasa-biasa. Tuan-tuan tahu kan, umat Islam dah kena henyak, Abu Bakar As-Siddiq kena pukul, Bilal bin Rabah cedera, Sumayyah syahid. Banyak berlaku pada umat Islam, dan Nabi SAW nak cari satu tempat yang boleh terima umat Islam. Tuan-tuan kena ingat, hijrah yang pertama bukan hijrah Madinah Al-Munawwarah. Hijrah yang pertama berlaku di Habsyah. Habsyah sekarang kalau ikut peta dunia di Ethiopia. Ethiopia saya dah sampai. Negara Afrika. Raja Najasyi kulit dia hitam. Orang-orang sana adalah Kristian Ortodok, Kristian lama, Old Testament. Tuan-tuan kalau pergi Ethiopia, satu hari kalau tuan-tuan dapat sampai, kalau tuan-tuan nak pergi Afrika, naik Ethiopia Airline, confirm transit di Ethiopia. Itulah Habsyah. Di sana tuan-tuan akan nampak perempuan tutup aurat, pakai tudung labuh, pakai baju macam jubah, tetapi dia bukan Muslim, tapi dia adalah rahib wanita ataupun sister. Bukan sister pakai ketat lagi, dia yang lebih dahsyat. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Nabi bukan sahaja duduk diam ketika berlakunya perlawanan umat Islam dengan Quraisy, Nabi juga mencari tempat untuk Nabi betul-betul menegakkan negara Islam. Nabi pergi ke Taif dan Nabi hantar Ja'far bin Abi Talib pergi ke mana? Pergi ke Habsyah. Apa yang kita boleh belajar daripada kisah ni? Ni Syekh Ramadan Al-Buti sambung. Syekh Ramadan Al-Buti beritahu, jika mana satu-satu tempat kalian itu menyebabkan buruknya pada diri kalian, yakni contoh, tak maaf sebut tuan-tuan duduk dekat satu pejabat, tuan-tuan duduk dekat satu organisasi, tuan-tuan duduk dalam satu qaryah itu, minta maaf saya sebut toksik, pejabat itu toksik, bukan namanya melarikan diri kalau tuan-tuan tukar qaryah, tukar rumah, tukar pejabat, bukan. Sebab tu tuan-tuan jangan marah kalau ada anak hari ini minta maaf, anak tu berhenti kerja sebab dia rasa tertekan dekat tempat kerja. Ada mungkin dia mengada-ngada, tapi kalau betul sampai dia rasa bahawa keselamatan diri dia, keselamatan iman dia hari ini terancam, bila dia tukar kerja itu bukan melarikan diri. Begitu juga kita hari ini, contoh, ada satu orang yang di hari ini kat tempat tu, memang tempat tu kalau dia duduk, dia akan cenderung untuk melakukan maksiat. Larikanlah diri, keluarlah daripada tempat itu bukan pelarian. Sebab Nabi juga buat benda sama. Nabi bukan pengecut, Nabi bukan pelari, tapi Nabi fikir tentang masalah yang besar. So Nabi pergi hantar Ja'far bin Abi Talib. Dah masuk waktu kan? Oh, dah masuk waktu. Kita bagi lalu untuk azan Isyak dulu Nanti kita sambung, insyaAllah kita habis pukul 11 insyaAllah Tafadhal Muazzin, silakan. Saya sambung sekali lagi insyaAllah.
Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya nak bawakan satu kehebatan kitab fiqh sirah yang akan buat kita terfikir, wah, ini hebat kitab ini. Tuan-tuan tahu peristiwa Isra wal Mi'raj yang Nabi diangkat oleh Allah untuk naik ke langit untuk dapat pensyariatan salat. Syekh Ramadan Al-Buti ni punya genius, tuan-tuan, Asyadi. Dia compare kenapa peristiwa hijrah Nabi tak minta pada Allah, ya Allah, pinjamkan aku burak yang sama aku gunakan ketika peristiwa Isra wal Mi'raj untuk peristiwa hijrah. Tuan-tuan, kita pernah terfikir, tuan-tuan? Barangkali pernah dengar, tapi ini best ni kitab fiqh sirah. Kalau tuan-tuan boleh, tapi fiqh sirah ni cairlah, tuan-tuan. Tuan-tuan baca seminggu sekali, insya-Allah 4 tahun baru habis, insya-Allah. Tapi ini dah simple, perfect. Tuan-tuan pernah fikir kenapa? Peristiwa hijrah kan susah. Nabi nak kena masuk gua, kena patuk benda berbisa, Abu Bakar kena lari pada pembunuh. Kenapa Nabi tak pakai shortcut doa je buruk yang sama? Pinjam ya Allah, buruk. Tapi rupanya Syekh Ramadan Buti bagi kata kaki, nota kaki Syekh Ramadan Buti, kerana Allah nak mengajar hijrah itu bukan senang. Hijrah itu bukan senang, tuan-tuan. Sebab tu Nabi dan para sahabat bukan mudah-mudah untuk Allah lepaskan daripada kesusahan dan kesulitan. Begitu juga dalam peristiwa Taif, Nabi minta Ja'far bin Abi Talib untuk pergi hijrah ke Habasyah. Nabi SAW dan anak angkatnya pergi ke Taif. Kenapa Taif, tuan-tuan? Taif ni rupa-rupanya orang-orang penduduk Taif kenal atuk dengan ayah Nabi. Tuan-tuan kenal, kena sedar satu benda. Atuk dengan ayah Nabi bukan orang biasa-biasa. Sebab tu baru kita faham, kenapa bila Nabi buat kerja dakwah, Nabi tak terus dibunuh. Kenapa Nabi tak terus? Kan senang, tuan-tuan. Senang, bunuh je kan. Bagi assassin, bagi seorang pembunuh umpahan, selesaikan Muhammad bin Abdullah. Tak, kenapa tak berlaku? Sebab atuk Nabi dengan ayah Nabi bukan kaleng-kaleng.
Bukan orang biasa-biasa. Tuan-tuan, zaman tu kalau siapa dapat keluar bumi Mekah untuk pergi berdagang ke Syam, bererti dia adalah seorang konglomerat ataupun bisnesmen yang besar. Atau Nabi Abdul Muttalib, tuan-tuan, bagi makan kepada orang yang datang haji pada waktu itu free of charge. Maksudnya apa? Kalau zaman tu tuan-tuan, tak macam sekarang ni. Contohlah jemaah haji pada waktu tu ada 1,000 orang lah, tuan-tuan. Paling sikit lah 1,000 orang. Sekarang kan juta jemaah haji. Kalau tak ada 1,000 lah, nak ampak best 10,000 orang. Tuan-tuan, satu orang pada 10,000 orang pergi beri makan RM10, contohlah belanjawan dia. RM10 dalam 10,000, tuan-tuan, berapa? RM100,000 sehari. Buatlah haji pada waktu tu 10 hari. Tak 1 juta, tuan-tuan. Bererti Abdul Muttalib punya kaya, dia keluarkan RM1 juta. Bererti dia bukan biasa-biasa. Dia mesti orang besar. Abdullah, yang bapa Nabi, adalah orang besar juga sebab boleh pergi berdagang ke Syam dan meninggal wafat dalam berdagang. Itu orang besar juga. Cerita sekarang, tuan-tuan, senang nak pergi luar negara. Kita dulu, kalau cerita 50 tahun dulu, dapat naik flight, dapat naik kapal terbang, kemah lah. Sebab saya dulu masih kecil-kecil, cita-cita saya nak naik flight, itu je tuan-tuan. Sekarang muak, nak naik flight. Nak kata apa? Susah dulu. Oh ya Ustaz, habis tu Nabi nampak susah kenapa? Sebab bila Nabi, atuk Nabi meninggal, Abdullah meninggal, Nabi duduk dengan Abu Talib. Abu Talib ni tak kaya, tapi dia ada pengaruh. Dia ni kalau bahasa mudah sekarang, contohlah tuan-tuan nak mudah faham orang Melayu kita, ayah dia kawasan lah. Abu Talib tak kaya, tapi ayah dia kawasan. Barang siapa yang ada masalah dengan Muhammad, dia ada masalah dengan aku. Oh, takut orang tuan-tuan. Bani Hashim, tuan-tuan, Quraisy ni besar. Siapa langgar? Lu langgar gua punya kuat kau. Gua langgar lu balik. Macam tu bahasa mudah dia. Dia tak ada orang berani nak sakiti Muhammad. Sebab tu yang sakiti Muhammad adalah orang yang dalam Quraisy juga, dalam Bani Hashim pun. Abu Jahal, Abu Lahab. Maksudnya apa? Bangsa lain. Bukan bangsa lain, kongsi gelap lain. Dia nak buat. Dia tak boleh nak langgar. Sebab dia takut. Jadi orang dalam kongsi tu sendiri ataupun dalam klan buat itu sendiri yang sakiti Nabi. Sebab bahasa mudah kalau Abu Talib, Abu Jahal yang sakiti Nabi. Abu Talib datang, Abu Talib sampai dia Abu Jahal, Abu Lahab. Kau jangan buat lebih kurang, dia tak saudara aku. Nabi bilang itu. Sebab tu tak berlaku pembunuhan. Dan Nabi tahu orang-orang Taif ada rasa hormat kepada atuk dan juga ayah Nabi. Sebab tu di Taif, kat sini letak kaki Syekh Muhammad Al-Buti. Itu best letak fiqh sirah. Kalau tuan-tuan rasa fiqh sirah berat, tak ada ustaz boleh bawa, tak ramai tuan-tuan ustaz boleh bawa fiqh sirah. Ambil paling tidak kitab Ar-Rahiq Al-Makhtub. Ini kitab tuan-tuan jakir dan terjemah bahasa Melayu. Tuan-tuan beli, tuan-tuan baca sendiri pun okey. Tapi kalau tak faham, cepat-cepat cari orang yang faham. Sebab apa? Jangan belajar sendiri-sendiri, takut kita buat assumption sendiri. Tapi at least sekadar nak baca tak ada masalah. Ar-Rahiq Al-Makhtub pun boleh. Kitab dia macam ni, tebal. Itu tuan-tuan baca seorang-seorang, akak-akak baca untuk anak-anak bedtime story pun boleh. Ar-Rahiq Al-Makhtub. Boleh cari. Saya tak jual kitab, tuan-tuan. Saya tak jual kitab, tuan-tuan cari sendiri, insya-Allah. Sambung cerita, tuan-tuan, sikit lagi. Tuan-tuan, Nabi pergi ke Taif dan betul, orang-orang Taif masih hormat dengan Nabi. Mereka tak sakiti Nabi, tetapi mereka buat perancangan jahat. Dia orang panggil budak-budak nakal, mereka panggil budak-budak basikal lajak. Budak-budak basikal lajak ni dia bagi duit, dia bagi gula-gula. Kau pergi pukul Muhammad. Sebab kalau kami yang pukul, confirm nanti Quraisy akan datang dan hancurkan penduduk Taif. Tapi budak-budak siapa nak ambil kisah? Maka budak-budak ni ambil benda yang menyakitkan, kayu, batu, dan mereka baling kepada Rasulullah. Tuan-tuan, agak-agak budak-budak tuan-tuan kalau buat kasar dengan kita berani tak pukul? Mesti ya. Saya budak buat lebih kurang dengan saya tuan-tuan. Jangan buat main, keluar darah mak kilau tuan-tuan. Betul? Budak. Apa sangat kita takut dengan budak? Dia setara tak boleh lari tuan-tuan, start kereta langgar. Contoh. Nak kata tuan-tuan, takkan Nabi tak berani nak sakiti budak tu? Nabi berani, tapi Nabi kasih pada umat. Nabi kasih pada kanak-kanak. Tuan-tuan, sifat Nabi yang pertama kita nak belajar tuan-tuan, Nabi sangat kasih pada kanak-kanak. Sebab apa? Kanak-kanak ahli syurga. Tuan-tuan jangan marah kalau budak-budak main. Jangan marah tuan-tuan sangat. Boleh marah lah, boleh marah. Saya tarik balik lah, kalau tuan-tuan tak marah langsung. Maksud saya jangan melampau. Sebab tuan-tuan at least diorang ahli syurga tuan-tuan. Meninggal lah ni, confirm syurga. Kita belum tentu. Saya belum tentu. Sebab tu siapa pernah pergi umrah, sekarang tak apa nak masuk Raudah. Masuk Raudah susah. Sekarang pakai apps je. Hebat teknologi ya. Saya baru balik juga umrah, pakai apps nama Ittamarna.
Masuk daftar, rezeki masuk. Tak dapat rezeki, bukan pilihan Allah. Tak apa kan? Redha lah. Ustazah Asma'arun pun tak dapat masuk. Jadi contohnya jangan rasa, oh dosanya aku tak dapat masuk. Jangan. Ada rezeki masuk. Tapi dulu, kalau manalah tahu dah tak ada apps lagi, tuan-tuan saya dapat satu tips daripada Pak Gad Raudah. Ini cerita sikit Ni tuan-tuan, kalau ada live, jadi tak best lah tips ni orang tahu. Tak apa tips kalau nak masuk Raudah. Andai kata tak ada apps lagi tuan-tuan bawa budak, dokong budak ataupun pegang tangan budak, dia orang akan mudahkan untuk masuk Raudah. Tuan-tuan buat muka seposen sikit, tapi bawa budak bawa budak, bagi salam, berjauh, angkat tangan. Kenapa? Dia kata kami diajar oleh para imam Madinah, dia kata, untuk mudahkan ahli syurga masuk Raudah, sebab tu taman syurga. Tuan-tuan saya cari tuan-tuan budak tuan-tuan. Lepas Pak Gad tu kita saya cari tuan-tuan. Ayat mana jemaah saya? Seorang tengah bawa budak. Nama budak tu Abdullah. Anak kawan saya, Ustaz Syahrizan. Ni cerita betul. Kami pergi umrah sama-sama. Ustaz Syahrizan bawa, ni cerita betul. Ustaz Syahrizan bawa bini dia, Ustazah Faizah, bawa anak dia Abdullah. Saya kata, ni Abdullah. Abdullah tu pun rapat dengan saya. Dia jenis senyap ni. Bawa tuan-tuan. Memang masuk Raudah tuan-tuan. Dapat keluar. Saya bagi tahu jemaah tuan-tuan. Semua pinjam Abdullah tu tuan-tuan. Semua pinjam. Tuan-tuan, kanak-kanak ahli syurga nakal sikit biasa tuan-tuan. Nakal sikit biasa. Tapi Nabi tak pernah melainkan seorang budak lalu Nabi akan bacakan doa kepada dia tuan-tuan. Nabi akan usad kepada dia. Tuan-tuan nampak? Tak payah nak yakin pun tak apa. Tak payah berat. Maksudnya budak pegang kepala dia. Doa lah. Doa bahasa Melayu tak apa. Tapi doa yang Nabi selalu baca, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Ya Allah, bagi dia kefahaman agama. Tuan-tuan, ya Allah, jadikan budak ni kebanggaan mak ayah dia. Budak tu biar budak dah menampak hal, pakcik ni pegang kepala aku kan. Tak pun, tuan-tuan buat sunnah. Doa kan. Tuan-tuan, Nabi tak nak pukul budak-budak, Nabi lari. Takkanlah Nabi tak berani nak pukul, Nabi sayang budak-budak. Tapi tuan-tuan, budak-budak rasa seronok. Orang dewasa lagi. Makin kejar, makin bantai, makin perkara besar laku. Berdarah lutut, peha, pipi Nabi. Sampai riwayat bagi tuan-tuan, kasut Nabi, kasut kulit tuan-tuan, penuh dengan darah. Sampai bila Nabi lari, berkocak banyaknya darah yang keluar. Nabi doa tuan-tuan, doa yang cukup hibur. Nabi kata pada Allah, ya Allah, aku tak tahu ke mana diriku akan dicampakkan, kepada musuh yang akan menghancurkan atau kepada orang-orang yang akan mengangkat aku serahkan kepadamu ya Allah. Tuan-tuan, kena ajar diri kita dengan ahli keluarga kita tawakal yang cukup besar. Bapa tak tahu ni, abi tak tahu ni, ayah tak tahu masa depan kamu. Ayah serahkan masa depan kamu kepada Allah, biar Allah putuskan masa depan kamu sebaik-baiknya. Ayah tak tahu profesi apa yang terbaik pada kamu bang, kamu juga tak tahu. Tapi kita serahkan pada Allah. Sebab kita tahu tuan-tuan, kita duk berkendak anak kita jadi doktor. Rupa-rupanya bila jadi doktor, dia stres barangkali. Kita banyak doa untuk serahkan urusan kita ni pada Allah. Usaha tak usaha, Nabi doa macam tu tuan-tuan, bergegar arsy Allah. Pendekkan cerita tuan-tuan, turun malaikat Jibril dan malaikat yang menjaga gunung Jabal Uhud datang minta izin pada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku angkat gunung Uhud, hentak, lepaskan penduduk Taif sebab berlaku khianat, menyakiti engkau wahai Rasulullah. Tapi ini kelebihan Nabi tuan-tuan. Nabi kata apa? Ya Allah, aku doa penduduk Taif keluar daripada tulang sulbi mereka, keluar daripada air mani mereka ini, keluar daripada generasi mereka ini kelak orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang angkat Allah sebagai Rabb, yakni tempat penyembahan, dan mengangkat aku sebagai Nabi. Tuan-tuan, sekarang penduduk Taif 100% Muslim. Tuan-tuan, kita dengar cerita ni Nabi, tuan-tuan, benda berlaku pada seorang ulama nama Buya Hamka. Buya Hamka tuan-tuan, seorang ulama mengaji pondok pesantren Indonesia lah, tapi dengan kita kan Nusantara, orang Minangkabau tuan-tuan. Buya Hamka tuan-tuan, pejuang kemerdekaan macam Mak Kilau. Dan bila dia merdeka, dia nak negara Islam tu negara Indonesia negara Islam. Maka dia clash dengan seorang lelaki nama Soekarno. Soekarno nak negara Islam, sebab tu dia buat Republik Indonesia ni, perlembagaan dia atau Pancasila. Kayak cerita tuan-tuan, teknikal. Tapi ada benda mereka berbeza. Soekarno menzalimi Buya Hamka, dia penjarakan Buya Hamka. Tapi Buya Hamka, dia memandang kehidupan ni berbeza dengan kita tuan-tuan. Dia masuk penjara, dia nampak hikmah dia. Bila dia duduk penjara, dia tak ada benda lain nak buat. Dia buat satu kitab tafsir namanya Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar tu dibuat dalam penjara. Ini tuan-tuan, kita kena ajar diri kita memandang kehidupan ni
dengan cara yang lebih baik. Setiap musibah nampak hikmah. Buya Hamka masuk penjara, pendekkan cerita, siap tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar ni orang respect tuan-tuan, sehingga kan Universiti Al-Azhar bagi Buya Hamka doktor PhD, kehormat. Universiti Kebangsaan Malaysia bagi kepada Buya Hamka Profesor Doktor Buya Hamka. Dan tuan-tuan berlaku tuan-tuan, Buya Hamka dengan Soekarno ni masih lagi bertegang leher. Soekarno pun meninggal dunia, rupa-rupanya Soekarno buat satu wasiat. Kalau aku wafat, kalau aku mati, aku mau Buya Hamka mengimamkan solat jenazah aku. Datanglah General Sudirman. Sudirman kalau kat Malaysia penyanyi, kalau kat Indon dia General Sudirman datang jumpa Buya Hamka. Wahai Buya, Sudirman takut ni, malu. Sebab apa? Dia orang tahu betapa sakitnya Hamka duduk dalam kehidupan di bawah pemerintahan Soekarno, masuk penjara, anak bini dipencilkan, bantuan kerajaan tak dapat. Sudirman beritahu juga ini hasrat daripada bekas amir mereka, pemerintah mereka. Tuan-tuan apa berlaku? Buya ambil surat tu, Buya tutup, Buya bangun dan pergi menjadi imam. Ini tuan-tuan sebab apa tuan-tuan bila tanya Buya kenapa? Aku belajar pemaaf daripada baginda Nabi. Tuan-tuan, maksudnya benda ni bukan mustahil. Kita juga boleh. Tapi saya tak juga tuan, ada orang yang jahatkan saya dulu, saya tak maafkan lagi tuan-tuan. Cerita senang tuan. Cerita senang. Tapi tuan-tuan percayalah, kalau kita belajar daripada sirah ini, kita tahu bahawa apa yang Nabi lalui bukan benda yang mustahil untuk kita lakukan. Bermula dengan serendah-rendah, sekecil-kecil. Tuan-tuan duduk, ada lagi tak dendam kesumat ataupun perkara yang belum kita lepaskan leko? Tuan-tuan mulakanlah maaf pada malam ini. Sebab ada seorang sahabat Nabi kata telah berlalu daripada kita ni ahli jannah, ahli syurga. Terkejut para sahabat yang lalu ni ahli jannah, sedangkan dia bukan sahabat yang utama. Bukan Uthman bin Affan, bukan Abdul Rahman bin Auf. Sahabat yang bukan siapa-siapa. Sahabat Nabi ada 124,000 tuan-tuan. Banyak riwayat khilaf lah. Maksudnya ramai. Kalau parlimen tu 100,000 lebih tak? Besar. Seorang sahabat kata, Nabi kata ahli jannah. Sahabat lain semua pergi check apa amalan ni. Sedekah biasa, solat biasa. Maksud biasa ni macam dia orang juga kan. Rupanya satu malam tuan-tuan, sahabat ni pergi rumah sahabat ni, tidur kat rumah sahabat, nak tengok qiyamul lail macam mana. Qiyamul lail pun biasa, jam member. Apa amalan sahabat ni? Hanya tanya sendiri, wahai fulan bin fulan, apa amalan kau yang buatkan kau ni jadi ahli jannah, ahli syurga? Nangis member, aku tak tahu. Tapi ada satu amalan yang aku tak pernah tinggal. Sebelum aku tidur, aku memaafkan orang lain dan aku minta ampun pada Allah atas kesalahan aku. Tuan-tuan, belajarlah memaafkan dan melepaskan. Ia nasihat untuk diri saya juga. Saya faham dalam kehidupan berapa kali orang menyakiti kita, tapi belajar daripada peristiwa Taif. Nabi memaafkan umat dan Nabi sayang akan umat. Tuan-tuan, masa kita tak banyak. Kita dah pergi kepada fizikal Nabi, dah pergi kepada sirah Nabi. Yang ketiga tuan-tuan, tertib bila kita cerita maulid tak dapat tidak. Amalan sunnah apa yang kita nak ambil daripada Nabi? Kenapa? Guru saya Ustaz Ismail Kamus pernah buat satu ayat yang bagi saya sentap lah. Dia kata apa? Tiap tahun sambut Maulidur Rasul, penceramah berubah-ubah, tajuk berubah-ubah, juadah makan berubah-ubah, engkau tak berubah-ubah. Faham kan? Sentap Tapi sebenarnya kalau kita rasa sentap, maksudnya masih ada iman. Kalau relax, tak rasa sentap, itu lebih risau tuan-tuan. Sebab apa? Kita tak rasa bukan kita. Tuan-tuan baca ayat Quran, tiba-tiba Allah cerita pasal ahli neraka, azab neraka. Orang beriman patut takut, dia ahli neraka. Yang masalah baca azab neraka, baca ahli neraka, oh ni bukan aku, ni member aku. Ini masalah tuan-tuan. Sikit tuan-tuan Tuan-tuan bila ada ceramah, ada ustaz tegur, kawan-kawan tegur, tuan-tuan terasa tu alhamdulillah ucap. Sebab apa? Hati kita masih sensitif dengan agama. Tuan-tuan, maka apa yang Ustaz almarhum pesan pada saya? Jangan tinggalkan jemaah melainkan bagi oleh-oleh. Oleh-oleh apa? Bagi pada tuan-tuan perempuan yang amalan sunnah apa yang boleh kita amalkan. Baca rumah seramah ni dah gelak, dah sedih barangkali. Apa amalan patut kita buat? Tuan-tuan, hari ni 1444 Hijrah. Kalau tuan-tuan umur 50, tuan-tuan target, tahun ni aku nak mula satu sunnah. Contoh 1445 Hijrah, tuan-tuan buat lagi satu sunnah. Ustaz lain datang, ustaz minta satu sunnah Nabi yang akbar, sunnah Nabi yang besar, dia bagi satu sunnah. 1446 tambah satu sunnah lagi. Tuan-tuan, 1454 Hijrah, 10 tahun kemudian, tuan-tuan umur 50 sekarang, 10 tahun kemudian umur 60,
Alhamdulillah, tuan-tuan dah buat 10 sunnah paling kurang. Sikit-sikit, at least 1 tahun 1 sunnah. Kenapa 1 tahun 1 sunnah? Imam Syafi'i pernah kata, barang siapa yang hari ini amalan dia, ilmu dia, kebaikan dia sama macam semalam, orang ni rugi. Siapa yang hari ini amalan dia, iman dia, kebaikan dia lebih baik pada semalam, orang ni beruntung. Siapa yang hari ini amal dia, iman dia lebih teruk pada semalam, orang ni celaka. Kita tak mampu tuan-tuan nak hari ini lebih baik pada semalam. Carilah. Saya juga tak mampu. Tapi kita boleh buat tahun ini aku lebih baik pada tahun yang lalu. Dengan apa? Letak penanda aras. Maulid Nabi. Tarikh ini, bulan Rabiul Awal 1440 Hijrah, 44 Hijrah, aku mula dengan satu amalan sunnah. Tahun depan aku tambah lagi insya-Allah. Paling tidak kalau umur 30, tahun depan umur 31 dah ada satu sunnah buat. 10 tahun 40 10 sunnah, 50 tahun 20 sunnah. Istiqamah yang penting. Jadi apa amalan? 3 amalan saya nak bagi wasiat pada tuan-tuan. Pertama, besok hari Isnin, kalau boleh puasa Isnin, itu luar biasa. Nabi banyak berpuasa pada hari Isnin. Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, banyak kau berpuasa pada hari Isnin? Nabi kata apa? Aku dilahirkan pada hari Isnin dan tanda kesyukuran aku atas kelahiran aku berpuasa pada hari Isnin. Tuan-tuan kau boleh buat Isnin, silakan. Ustaz minta maaf, Isnin tak boleh puasa, Monday blues. Okey. Cari sunnah lain. Sunnah kedua yang Nabi banyak buat sampai para sahabat nampak macam wajib. Banyak Nabi buat macam wajib. Apa dia? Solat sunat witir. Malam ni boleh mula. Bila dah kita witir? Ramadan. Ramadan. Iya dia, udahlah. Dia saja ulang cakap saya, tak apa. Tuan-tuan, mula malam ni witir. Boleh mula malam ni. Takkan tak tahu lagi witir. Witir tuan-tuan. Nabi banyak buat sampai para sahabat ingat benda tu wajib. Witir. Tuan-tuan, yang ketiga, Nabi banyak puasa putih Yaumul Bid 13, 14, 15 hari bulan setiap bulan Islam. Ustaz nak tahu macam mana Ustaz? Minta seorang AJK Surau, AJK Masjid, download kalender JAKIM. Kita kena ikut JAKIM sebab dia banyak berautoriti tempatan. Kena ingat, hal kalender, hal hisab, hal perubahan waktu, rujuk JAKIM. Tak belajarkah lagi kita isu raya awal? Nampak bulan tu dekat negara kita, dekat negara lain tak nampak, maka JAKIM lah badan berautoriti. Dan saya dapat tahu daripada kawan saya Ustaz Syed Qadir Al-Jufri, apps yang betul-betul direct dengan JAKIM, apps itu pula dimiliki oleh LTAT, lembaga tentera, apalah LTAT tu lah. Yang tu lah adalah apps namanya Muslim Pro. Saya tak ada saham pun, tapi setakat ni Muslim Pro lah menemani saya banyak negara yang sedang pergi. Ustaz, yang cerita leaking maklumat Muslim Pro tu, tuan-tuan, sampai sekarang mana bukti yang leaking Muslim Pro? Mungkin pesaing dia saja. Sampai sekarang tak tahu siapa yang menyebarkan berita palsu. Sebab tu berita palsu ni sangat bahaya. Dan menghancurkan satu apps yang dimiliki oleh LTAT dan JAKIM memantau. Sebab tu best kalau tengok kiblat daripada Muslim Pro. Ini bukan promo berbayar, tak berbayar. Tapi Muslim Pro bagus. Kalau tuan-tuan nak tengok 13, 14, 15 tu pilih. Jadi saya wasiat kepada tuan-tuan, perempuan, 3 amalan. Kalau tuan-tuan mampu buat 3-3 tahun ni, Masya Allah, tabarakallah. Tak mampu 3-3, jangan tinggal semua. Tak mampu buat 3, buat 2. Tak mampu buat 2, buat 1. Tak mampu buat 1, kapankan dirimu, teruk sangat dah. Geram aku, takkan tak mampu. Oh, mana yang boleh? Puasa macam nice. Sekarang pun tengah krisis ekonomi, puasa kan? Contoh, tuan-tuan silakan apa Ustaz? 3, Ustaz 3-3 tak boleh. Tak apa, cari mana-mana amalan, dengar ceramah ustaz-ustaz dekat YouTube ke kan, ustaz mana yang mungkin amalan tu mudah untuk kita lakukan. Contoh selawat 10 kali sehari ke, contoh istighfar 10 kali. 10 tak boleh, nanti istighfar 100 kali sehari. Carilah mana yang boleh kita mampu untuk lakukan tahun ini, mula. Jangan tunggu tahun depan, jangan tunggu nanti, mula sekarang. Tuan-tuan, tertib yang ketiga adalah kita mengajarkan kepada tuan-tuan perempuan untuk melakukan amal sunnah. Dan yang terakhir tuan-tuan sebagai penutup, tak nak ambil awal kan? Cukup ada yang banyak. Jemput lagi lain kali, bayaran lain, faham? Saya kurang tuan-tuan. Saya tak kisah buat bayaran, betul? Tak nak tanya bayaran. Bagi banyak Alhamdulillah, bagi sikit tak datang lagi, itu je. Saya kurang. Suka tuan-tuan. Sebagai penutup tuan-tuan, Nabi tuan-tuan sangat memandang kepada anak yatim, sangat memandang kepada ahli Quran. Nabi sangat syukur bersedekah. Tak dapat tidak, saya nampak ada tabung sedekah ahli keluarga yang pergi meninggalkan, tuan-tuan sedekah. Ada tabung
surau sedekah. Cuma izinkan saya sikit tuan-tuan ya. Minta maaf. Saya diminta oleh guru kami untuk dapatkan dana untuk madrasah ini. Jadi saya ni permintaan guru, saya cuba makbulkanlah, kabulkanlah. Kalau siapa yang nak bersedekah, nanti tolong masuk dekat dalam. Siapa yang nak risik, boleh ambil risik. Siapa yang nak pengecualian cukai, boleh usahakan. Madrasah kami ni 100% untuk anak yatim dan mengajar Al-Quran dan berada di Terengganu, kita tak ambil yuran. Maka dia minta tolong pada saya, ustaz saya ni, tok guru saya minta tolong, maka tugas saya untuk menunaikan hasrat tok guru saya. Dia cakap bab sedekah, tuan-tuan, saya faham. Balik-balik sedekah. Tapi tuan-tuan, inilah Nabi SAW. Satu hari Nabi solat, tuan-tuan, subuh. Habis solat subuh, Nabi tak sempat zikir, Nabi tak sempat apa. Nabi bangun, Nabi pergi rumah Nabi. Para sahabat pelik. Habis solat, Nabi bangun. Rupanya Nabi keluarkan barangan yang Nabi dapat hadiah semalam daripada seorang utusan yang pembesar. Bagi pada Nabi, Nabi hadiahkan Nabi bidak-bidak. Tuan-tuan, inilah Nabi yang tak pernah banyak hartanya pada diri dia. Sebab tu para ustaz, saya tegur diri saya, para penceramah, malu kita kalau kita bermewah, kalau kita ni memang betul-betul penceramah sepenuh masa. Saya tak kata salah, tapi malu. Sebab Nabi ni orang kaya, tuan-tuan. Nabi pinang Sayyidatina Khadijah, dengan hantaran, kalau kita ikut kitab Ar-Rahim Al-Maktum, dengan hantaran 1000 unta. Dalam riwayat lain kata 100. Tuan-tuan, satu unta sekarang RM10,000. Unta harga sekarang sama dengan unta harga dulu. Inflasi. Kambing sekarang sama dengan kambing dulu, tuan-tuan. Inflasi. Ini kan cerita, tuan-tuan, kalau RM10,000 harga ekor unta, kalau 1,000 berarti hantaran Nabi berapa, tuan-tuan? Bayangkanlah. Darab lah, tak silap saya 10 juta. Hebat kaya Nabi. Tapi kenapa Nabi jadi miskin, tak? Sebab Nabi jadi miskin sebab Nabi buat kerja agama. Bukan saya suruh ustaz-ustaz semua kereta kalau boleh tu mati tengah jalan, bukan. Tapi maksud kat sini, malu tak kita dengan diri kita dengan melihat baginda Nabi? Maka sedekahlah sedikit. Kalau bukan dengan saya, tak ada masalah. Tuan-tuan, carilah untuk memberi kepada orang yang memerlukan. Sebab pada rezeki kita tu pasti ada bahagian orang lain. Last. Bila saya kata last, saya panjang lagi ya. Tuan-tuan, kita nak ikut Nabi, last kena ada dua. Hub, yakni cinta. Ittiba, yakni ikut. Ada salah satu, tertolak. Kena ada dua-dua. Dia datang package. Hub, yakni cinta. Siapa yang paling cinta Nabi? Antaranya Abu Jahal dan juga Abu Lahab. Terus orang kata, sebab mereka satu kaum dengan Nabi, Bani Hashim. Cinta Nabi. Ada riwayat walaupun dhaif, walaupun lemah, tapi kita tahu bahawa Abu Jahal, Abu Lahab sayang Nabi. Apa dia, tuan-tuan? Satu hari bila Nabi lahir, Nabi tak ada bapa Abdullah, mereka dua ni lah yang buat kenduri kesyukuran untuk kelahiran Nabi. Tetapi walaupun dia hub, dia cinta dengan Nabi, tapi dia tak ittiba, dia tak ikut Nabi. Tertolak. Ustaz, ada orang yang ikut tapi tak cinta? Ada. Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab, bapa munafik. Solat belakang Nabi, ikut perang dengan Nabi, dia pergi berjihad, tapi tak cinta pun Nabi, pun tertolak. Maka tugas kita ada hub dan ada ittiba, ada dua-dua. Cinta, saya percaya tuan-tuan ada cinta. Naikkan cinta kita. Macam mana cara? Dengan kisah Nabi, khatamkan kitab Nabi. Dan ittiba, cuba ikut apa yang Nabi lakukan. Sebanyak mana yang kita mampu lakukan. Allahu'alam, tuan-tuan. Moga-moga kita ada hub dan ada ittiba, insya-Allah. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang baik juga datang daripada Allah. Tapi sengaja Allah jadikan kelemahan pada diri saya untuk memahamkan kita semua bahawa yang sempurna itu baginda Nabi SAW, dan yang maha sempurna itu Allah. Adapun kami ini manusia biasa, salah dan silap, tuan-tuan guru, alim ulama, para asatidzah, para pendakwah yang ada di bumi semuanya ini, orang-orang yang bersama lain dengan saya, kalau ada salah silap saya, mohon tegur saya, insya-Allah. Kalau ada kelebihan saya, hadza min fadli Rabbi, saya balikkan semua kepada Allah. Wallahu a'lam. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya rasa ramai lagi yang tak hafal tasbih kafarah. Nanti lepas ni belajar hafal, sebab ini sunnah Nabi. Lepas Nabi majlis mesti Nabi baca tasbih kafarah, dan Nabi janji siapa baca tasbih kafarah selepas majlis, orang itu diampunkan dosanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.